الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Mishkat Al-Masabih, Mishkatul Masabih, Al-Mishkatul Masabih, hadis yang ketiga. Ana Amr bin Yahya Al-Mazini, muka surat 57, muka surat 57, hadis yang ketiga. Perbincangan ini masih lagi berkait dengan perkara yang sunat lah, berkait dengan wudu, perkara yang sunat berkenaan dengan wudu ini. Ana Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi annahu qala li Abdullah bin Zaid bin Asim wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa jaddu Amr bin Yahya, hal tastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau? Qala Abdullah ibn Zaid na'am, fada'a bi wudu فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم غسل وجهه ثلاثة ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. رواه مالك والنسائي ولأبي داود نحوه ذكره صاحب الجامع. Diriwayatkan daripada Ammar bin Yahya Al-Mazini daripada ayahnya bahawa dia berkata, Abdullah bin Zaid bin Asim yang merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam serta datuk kepada Ammar bin Yahya, apakah engkau boleh tunjukkan kepadaku bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu? Abdullah bin Zaid menjawab, ya. Maka dia meminta air untuk berwudu, lalu mencurahkan ke atas kedua tangannya. Dia pun membasuh dua tangannya dua kali. Dia basuh tangan dia tu, tangan di sini maknanya pergelangan tangan itu. Tangan bukan tak termasuk lengan lah. Ini mana tangan itu mana sampai ke pergelangan tangan itu. Jadi dia basuh tu dua kali. Kemudian berkumur dan memasukkan air ke hidung 3 kali. Selepas itu dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh dua tangannya dua kali sehingga 2 siku. Kemudian dia menyapu kepalanya dengan 2 tangannya dengan memulakan bahagian hadapan, yakni bi muqaddami ra'sih. Dengan kedua dia sapu tu dengan kedua-dua tangannya. Dan belakangnya dia sebenarnya kalau kita terjemah gini lebih terang lagi lah. Hingga ke belakang tengkuknya. Itu qafa ni belakang tengkuk.
Ni dia panggil nahar. Halq ni, nahar ni tempat kita sembelih binatang tu. Di sini. Hak bahagian belakang dia panggil qafah. Maknanya dia memulakan bahagian hadapan dengan kedua-duanya dan juga bahagian belakang tengkuk. Itu. Dia mulakan dengan bahagian kepalanya, kemudian membawa kedua-duanya sehingga ke belakang tengkuk itu. Selepas itu dia mengembalikan kedua-dua tangannya sehingga kembali ke tempat yang dia mulakan. Yang ini bahagian muqaddam ra'si. Kemudian dia basuh kedua kakinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Malik dan juga oleh An-Nasa'i. Abu Daud meriwayatkan semakna dengannya. Lafaz berbeza tapi makna sama. Itu maksudnya. Ini disebutkan oleh pengarang kitab Al-Jami'. Hadis ini menjelaskan cara kaifiat wudu sebagaimana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Asas kepada kaifiat wudu yang merupakan anggota wajib disebutkan dalam Al-Quran. Bila kita bercakap tentang wudu, hak yang menjadi rukun lah. Perkara yang wajib. Mana kalau tidak basuh yang itu tidak sah, tidak dikira wudu. Itu sebut dalam Al-Quran asas dia tu. Misalnya ni contoh ni ayat 6 suratul Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat dalam keadaan kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu sehingga ke siku, dan sapulah bahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi buku lali. Sampai kepada tapak lah. Itu maksud dalam huraian dia. Jadi yang disebut dalam ayat 6 suratul Maidah ni perkara yang dikira rukun. Dikira rukun. Yang ni kalau tak basuh, wuduk itu tidak dikira. Tidak berlaku orang panggil wuduk itu. Baik, hadis ini pula memberikan penjelasan lebih detail. Hadis yang kita bincang ni, hadis yang ketiga ini, memberikan penjelasan dengan lebih detail tentang kaifiat wudu, merangkumi anggota-anggota sunat wudu. Hak tadi dalam ayat tadi sebut hak wajib, hak mesti basuh, hak kita panggil rukun itu. Adapun hadis ini sebut tentang sunat wudu. Wudu dimulakan dengan mencurahkan air ke atas tangan. Perbuatan sedemikian menunjukkan bahawa basuh tangan sebelum mencelupkannya ke dalam bekas air bukan hanya ketika bangun daripada tidur sahaja. Sebab hadis ni tak sebut berkait dengan bangun tidur ni. Tapi ada juga sebut basuh tangan itu. Pengarang Subulus Salam berkata, membasuh kedua-duanya bukan hanya ketika bangun dari tidur sebagaimana hadis yang telah kita bincang sebelum ini. Bahkan ia adalah sunat wuduk semata-mata. Jika seseorang bangun dari tidur dan mahu berwudu, maka zahir kedua-dua hadis menunjukkan dia boleh membasuhnya 3 kali kerana bangun dari tidur, kemudian 3 kali juga untuk berwudu. Boleh juga melakukan satu sunat untuk wudu sahaja sebanyak 3 kali, dan sunnah bangun dari tidur sudah terangkum di dalamnya. Maksudnya begini, ini khilaf ulama lah. Dalam kitab Subulus Salam disebut, dalam kitab lain pun disebut. Dia timbul isu di sini oleh kerana ada hadis sebelum ni yang kita bincang. Bila Nabi bangun tidur, jadi sebelum Nabi mengambil wuduk tu, sebelum Nabi celup tangan ke dalam bekas air tu, Nabi curahkan dulu air ke tangan dia. Mana Nabi basuh kedua belah tangan itu. Selepas itu barulah Nabi celup tangan dia tu dengan maksud berwuduk. Itu hadis yang kita bincang sebelum ini. Hadis yang ketiga yang kita bincang pada malam ini, tak ada sebut tu bangun tidur pun tak ada sebut. Cuma yang disebutnya basuh tangan itu. Ada basuh tangan itu. Tangan ni maksud tangan sampai pergelangan tangan. Hak sampai ke siku tu hak lain. Hak tu hak rukun. Disebut gitu. Cuma dalam hadis ni tidak disebut kaitan dengan bangun tidur basuh tangan, tidak disebut. Jadi bila dicampur, digabungkan hadis-hadis sebelum ini, ada setengah ulama mengatakan seperti yang disebut dalam kitab Subulus Salam tu, makna kita boleh buat 2 kali basuh tangan ni. Hak mula-mula tu kita kira hak tu hak untuk membersihkan tangan. Tu. Tapi setengah ulama kata hak tu untuk bangun tidur.
Dan kita telah bincang sebelum ni bangun tidur tu, setengah ulama kata hak tu bangun tidur untuk malam saja, hak tidur malam tu. Ada setengah ulama kata tak, tidur siang hari pun boleh juga. Jadi basuh tangan tu dengan maksud membersih tangan untuk celup air. Jadi dalam kes hadis yang ketiga ni maknanya ada juga. Jadi basuh tangan untuk celup air tu memang ada lah. Hak tu buat sama lah sebab dia dulu dia tak ada paip. Jadi mana sebelum celup air dalam bekas nak ambil wudu tu basuh dulu tangan. Sebab kalau kita tidak tidur pun, kita buat kerja seharian pun kemungkinan kotor juga tangan tu. Tak apalah. Isu dia sekarangnya ulama kata boleh juga, mana dapat juga. Sunat masa kita ambil wudu, kita celup tangan tu, basuh pula tangan 3 kali. Boleh juga begitu. Jadi makna 2 kali sunat tu. Ada setengah ulama kata dak, hak tadi tu sudah memadai. Pakai sekali tu ya. Ada juga. Hak tu maksud di sini ya. Khilaf ulama dia. Cebok dia gini. Sebab hak bekah, hak dalam hadis sebelum ni, bekah hak dia sebut tu, betuk bekah tu bukan baldi. Dia masa beseng kecil. Dia kalau dalam syarah hadis dia sebut, dia kata bekah tu dia muka dia tu besar. Tapi dia bukan baldi. Kalau baldi dia kalimah lain dia guna. Kalimah lain. Jadi sebab tu dia kata curah tu kita contohnya begini. Misalnya kita kata ni bekah air, kita buat gitu. Baldi payah juga nak buat gitu. Ni bekah macam beseng kecil dia buat tu. Lepas tu dia basuh. Selesai tu walik kiri pula, baru dia celup. Itu maksudnya. Ada, tidak mustakmal. Tak mustakmal. Bahkan dalam kitab dalam kitab pun Imam Syafi'i kata tidak dikira mustakmal itu. Dan itu tu tentu tak cukup 2 kalah. Kalau cukup 2 kalah tak erak nak curah tu. Muka bekas kecil ya. Tidak mustakmal. Jadi perbincangan mustakmal ni perbincangan lain. Cuma di sini jelas Imam Syafi'i pun sebut dalam kitab tidak mustakmal. Celup tu bukan sekali. Siapa basuh kaki? Dia tak celup kaki. Jangan silap faham. Dia celup ambil gitu. Supaya kita dikolah tengok tak ada ceteng nak basuh kaki. Jangan ambil kaki berok masuk letu. Logah gitu. Kita guna gharfatain, dia panggil gharfatain. Gharfatain ni maknanya kita buat gini. Lepas tu kita letak di kaki kita pun lepas kita air. Lepas tu kita gosok. Itu makna gharfatain. Dia celup, itu maksud dia. Jadi tak timbul mustakmal di sini. Sebab itulah dalam kalangan ulama dia bincang yang dikatakan mustakmal dalam mazhab Syafi'i dalam konteks ni tu dia jadi perbincangan hangatlah. Jadi sebab itulah isu mustakmal ni dipenekankan dalam mazhab Syafi'i. Tapi kalau kita tengok hadis ni, Imam Syafi'i sendiri pun kata tidak mustakmal. Khilaf lah. Cuma kena faham tu. Kalau kita nak kata celup tu jadi mustakmal, nak kira ke mana hadis ni? Hadis sahih ni. Dalam kitab Al-Pun Imam Syafi'i sebut tidak mustakmal. Aku tidak anggap istikmal tu. Tidak anggap air yang telah digunakan sehingga tidak boleh digunakan lagi untuk berwudu. Panjang tu kalau kita nak bicara tu. Sebab dengan kita celup tangan apa jadi mustakmalnya? Air tu tak najis pun tetap air tu ada, mana masih lagi dianggap sebagai wadu, air untuk boleh berwudu. Tak kata pun. Gitu. Tak apalah tu dia. Jadi kalau hadis-hadis nak pegang juga setengah-setengah pendapat dalam mazhab Syafi'i, nak pegang juga hak tu, maknanya masalah nak pakai hadis ni. Begitu kan. Dia perbincangan tentang mustakmal ni satu perbincangan khusus lah. Sebab tu ulama-ulama dari mazhab lain dia kritik ulama dari mazhab Syafi'i bab mustakmal. Sebab jelas sangat hadis ni. Hadis ni kalau kita jumpa bang ni hadis lain. Ni hadis lain ni. Tapi sebutannya sama. Kalau dalam Sunan Nasa'i beberapa hadis disebut Nabi celup. Hadis ringkas, hadis yang detail. Tidak jadi masalah. Tapi celup tu selepas dibasuh terlebih dahulu. Baik. Jadi mengikut setengah ulama, kalau kita buat sekali saja, hak kita basuh mula-mula tu sudah termasuk dalam sunat wuduk dah. Tak perlu dah kita buat pula selepas tu. Hak basuh siapa pergelangan tangan. Kecuali hak basuh siapa siku, hak tu lain. Hak tu hak rukun. Baik, membasuh sebanyak 2 kali. Sebab dalam ni sebut basuh tangan ni 2 kali. Bukan 3 kali. Cuba tengok molek tu ya, tak ni cuba tengok teks Arab dia tu. Fa afragha ala yadayhi fa ghasala yadayhi marratain. Itu sah.
Kemudian dia basuh tangan sampai ke siku pun marratain, 2 kali juga, tidak 3. Apa maksud dia? Sedangkan kita kata amalan tempat kita ni biasanya kita belajar pun memang 3 kali. Cuba kita tengok. Di sini ada penjelasan ni. Membasuh sebanyak 2 kali adalah dengan maksud untuk menerangkan harus. Kerana sunnah yang paling afdal ialah 3 kali. Hak tu hak ulama terima secara umumnya 3 kali. Hak basuh ni 3 kali. Hak tu pendapat yang paling kuat lah. Tu. Sebagaimana yang terdapat dalam beberapa riwayat asah, 3 kali tu hak asal. Dah itulah pendapat jumhur ulama, hak kuatnya. Jadi sebut 2 sini ayat boleh juga, harus. Bukan bermakna molek gitu. Gitu semua kita amal tak. Tapi bila Nabi buat gitu, tapi kebanyakan amalan Nabinya 3 kali. Tu. Supaya juga kita kata sapu kepala sekali. Tapi ada juga hadis sebut 3 kali. Hak sebut 3 kali tu, sapu kepala 3 kali nak ayatnya harus. Hak kebanyakan amalan Nabi dan para sahabat sapu kepala sekali. Hak tu sebenarnya. Dalam Sunan Abu Daud pun sebut gitu. Bahkan dalam syarah Abu Daud sebut hak 3 kali tu dia berkait dengan musim yang sangat panas. Tak padan nak sapu siapa agak basah sikit jadi banyak guna 3 kali. Musim panas sangat. Maknanya bila ulama bincang kenapa 3 kali? Maknanya hak asalnya sekali. Seperti mana hak ni? Berapa 2 kali? Timbul persoalan kenapa 2 kali? Ini makna hak asalnya 3. Bila ada berlaku 2 dibincang. Sebab tu ulama kata nak ayat harus. Nak nyatakan harus. Basuh tangan hingga pergelangan tangan kali pertama sudah termasuk dalam kategori sunat wudu. Hak mula-mula tadi basuh tangan sampai pergelangan tangan. Hak basuh tangan tu sampai ke siku tu hak rukun. Wajib hak tu. Tak buat hak tu tak jadi wudu tu. Tapi kalau buat pula selepas tu maka bergandalah sunat. Dia gini, asalnya kena ingatlah, takut lupa. Dia sebenarnya ada juga, bukan sedikit ramai juga ulama kata hak basuh mula-mula hak dengan cara mencurahkan air, bukan celup. Hak basuh tu, hak tu basuh dengan maksud untuk membersihkan tangan. Hak tu tak masuk dalam sunat wudu. Ada yang kata begitu. Hak selepas dicelup itu, selepas bersih dia dicelup, hak tu dikira. Ada yang kata begitu. Khilaf lah. Kalau buat dua-dua pun boleh, kalau buat pun tak apa dah. Gitu. Sebab tu saya kata zaman kita sekarang ni tak timbul ni guna pahit. Walaupun kalau satu rumah pun dia cari pahit lagi. Mana pahit dia? Sebab apa? Dia kira mudah tu. Sunat wudu seterusnya ialah berkumur. Berkumur tu sunat wudu. Imam Nawawi berkata, berkenaan hakikat berkumur, sebahagian tokoh-tokoh dalam mazhab kita berpendapat yang sempurna ialah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian menggerak-gerakkannya di dalam mulut, lalu mengeluarkannya. Masuk air tu buat biar gerak, mana peranan lidah tu, biar air tu musing dalam mulut. Sebab tujuan dia nak bersihkan. Kalau ada sakit baki makin lekat tu dia boleh tertanggal. Itu tujuannya. Kemudian dibuanglah, dikeluarkan air itu. Sekurang-kurang berkumur ialah memasukkan air ke dalam mulut, kemudian memuntahkannya tanpa menggerak-gerakkannya. Hak tu paling minimal. Kalau masuk saja pun tidak gerak air tu dah, masuk saja. Patu tu boleh dah. Tapi itu paling minimal. Dah hak tu sebenarnya kurang tepat, tapi boleh dah. Dia kata paling kurang. Tapi kalau tempat kita, kalau sebut khamar, dia tidak masuk saja. Hak tu hak malik. Sebab tu dia kata menggerak-gerakkan tu sampai setengah tu dia wak gitu. Tu boleh. Untuk tidak bulan puasa lah. Ketika puasa jangan terbiar buat begitu. Bulan puasa kat kuat nah khamar. Tak boleh lah. Nabi tak benar tu, ada hadis khusus. Seterusnya istinsyaq. Ini hak sunat-sunat ni. Seterusnya istinsyaq, iaitu memasukkan air ke hidung kemudian menghembuskannya. Hembus tu dia panggil istinsyaq, dia panggil. Istinsyaq ni masuk. Istinsyaq mana buang. Ulama berbeza pendapat tentang hukum melakukan kedua-duanya dalam wudu. Kedua-dua ni maknanya berkumur dengan itu lah, dengan istinsyaq itu.
Jumhur ulama termasuk ulama 3 mazhab berpendapat kedua-duanya merupakan sunat wudu. Terdapat beberapa pendapat ulama dalam mazhab Ahmad iaitu kedua-duanya adalah wajib. Dalam mazhab Ahmad dia kata wajib khamar dengan masuk air dari dunia wajib. Jadi 3 mazhab lagi, mazhab kita kata Imam Syafi'i, Maliki dan Hanafi dia kata itu sunat lah. Tapi Imam Ahmad, tapi bukan tidak semua juga dalam mazhab Ahmad pun. Ada kebanyakan bukan ada kebanyakan ulama dalam mazhab Ahmad kata wajib. Ada yang kata istinsyak saja wajib. Dan ada kata kedua-duanya sunat. Dalam mazhab Ahmad pun sendiri pun khilaf. Dalam mazhab Ahmad pun khilaf. Jadi sebenarnya jumhur apa dia? Sunat. Tu. Terdapat beberapa kaifiat melakukan kedua-dua sunat wudu ini. Ia boleh dilakukan sama ada dengan memisahkan antara kedua-duanya. Ni ambil air tu, ambil air suku-suku. Ambil air berasing khamar air lain, masuk air dalam hidung lain pula. Ada yang kata gitu. Terdapat beberapa kaifiat melakukan kedua-dua sunat tu, khamar dengan masuk air ke hidung tu. Ia boleh dilakukan sama ada dengan memisahkan antara kedua-duanya. Caranya ialah dengan mengambil air yang berbeza untuk berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Dengan air yang berbeza, air lain lah. Cara kedua ialah dengan menggabungkan air, iaitu sekali sahaja mengambil air untuk kedua-dua amalan tersebut. Kesemuanya tidak menjejaskan sah wudu. Namun begitu ulama berbeza pendapat tentang manakah yang lebih afdal. Sebab orang kita ni pun dalam kes ni memang amalannya ada kedua-dua. Ada setengah tu dia buat gini ataupun buat gini. Dia khamar tu dia lenggak lalu. Mana air yang sama tu masuk dalam mulut separuh, masuk dalam hidung separuh. Payahkanlah nak buat tu. Kena berlatih sakit tu. Ada setengah tu suku, khamar suku. Lepas selesai khamar, ambil air lain pula masuk dalam hidung. Langsung dalam hidung dia kena buat gini. Sebab dia nak isak tu, nak suruh naik ke ni khayshum tu. Tu. Jadi boleh kedua-dua lah. Tak apalah. Jadi berkenaan dengan hak mana lebih afdal, cuba tengok di sini. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki mereka berpendapat sunnah adalah dengan memisahkan antara kedua-duanya, iaitu dengan menyempurnakan berkumur terlebih dahulu dengan sebanyak 3 kali dengan air yang berasing lah. Setelah itu barulah dilakukan istinsyaq, yakni memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 kali dengan cara yang sama dengan air yang lain. Itu maksudnya. Ulama tu dalam mazhab Hanafi dan Maliki. Maknanya air yang berbeza, air suku-suku. Tidak air sama. Ulama mazhab Syafi'i mengikut pendapat yang asah. Pendapat asah ni pendapat yang kuat lah. Ada juga pendapat hal lain yang kuat, tapi pendapat tu lebih kuat daripada tu. Tu pendapat yang asah. Ini istilah dalam mazhab Syafi'i. Mengikut pendapat yang asah dalam mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat. Mazhab asah dan Hambali pun begitu juga. Berpendapat yang afdal ialah dengan menghimpunkan kedua-duanya dengan satu pengambilan air saja. Mana mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tak guna sa'iyah. Pakai sa'iyah. Mana bila kita ambil air tu, sebab itulah di sini kalau dalam kitab disebut kalau nak amal pendapat dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali kena guna gharfatain, dia panggil. Gharfatain kena banyak air sebab nak guna dua-dua ni. Maksud dia sebab tu dia tak gini cara dia lah. Saya ingat lagi masa kita ngaji fardu air di kapur dulu, tu email sebut kata tengok molek ni aku buat ni. Dia tahu tak? Dia ambil besar banyaklah. Dia letak sini. Mulut dia letak sini. Dia isak tu berak lalu. Oh saya nak buat. Moga tak biasa buat ni. Tapi jadi lemah kokak-kokak lah kita tahu tak? Nak isak tu memang dia pedih. Dia kata memang nak suruh rasa gitu pun. Sebab nak cuci tu. Tapi tidaklah sampai jadi sakit, tapi lega lepas tu. Ibu lega cuba buat. Tak mana tak aja buat tu. Sebab kalau tidak gitu dia jadi tak masuk air. Tak kena sebab kalau dia tak gitu tak sini lalu. Dia isak sekali dengan itu lalu. Kalau tidak tak masuk. Lama masuk air dulu. Dia kena mulut dulu. Payahlah sikit nak buat hal ni. Itu kalau mengikut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i pun tidak begitu. Semua ni mengikut pendapat yang asah, yang lebih kuat. Al-Athram berkata, Al-Athram guna sa' tu, jangan baca Al-Athram. Al-Athram guna sa'. Al-Athram berkata, saya mendengar Abu Abdillah
yakni Imam Ahmad Ibn Hanbal, bila dia ditanya manakah yang lebih disukai oleh engkau, berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu cebokkan atau mengasingkan antara kedua-duanya dengan cebokkan yang berasingan? Imam Ahmad jawab dengan satu cebokkan berdasarkan hadis Uthman dan Ali radhiyallahu. Dan kebanyakan ulama hadis kata hadis ni tidak ada kritikan. Kalau nak ke lebih kuat hak tu hak ni. Kalau nak ke lebih kuat hak ni hak amalan dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad ni. Sebab hadis riwayat Uthman dan Ali tak ada kritikan ulama. Hak lain tu sahih juga tapi adalah dikritik begini-begini. Mana dari sudut tarjih lah juga. Al-Buaiti dari kalangan Syafi'iyah ni makna mazhab Syafi'i, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, dan Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah, dia kata harus mengasingkan berkumur dan memasukkan air ke hidung dengan masing-masing 3 cebokkan. Maknanya kita asing air yang berasing lah 3 kali belaka. Cumanya air asing-asing, bukan air sekali hak masuk hak khomor dengan hak isap pun sekali, tidak. Harus dia kata. Boleh juga. Diriwayatkan di dalam hadis Talhah bin Musharrif daripada ayahnya, daripada datuknya, daripada Nabi SAW, bahawa baginda memisahkan antara berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Ini kerana memisahkan antara kedua-duanya lebih menyucikan. Cuba tengoklah 98 tu. Sunan Abi Daud bab memisahkan antara berkumur dan memasukkan air ke hidung. Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra bab memisahkan air berkumur dan memasukkan air ke hidung. Tak apalah, sebab tu kata khilaf, sebab dia ada dalil juga. Cumanya bab tarjih lah. Ni kata hadis ni, hadis Uthman dengan Ali ni lebih kuat, lebih sahih berbanding kata berasingan itu. Maknanya boleh berlaku. Payah juga nak buat tu. Sebab saya nak buat tu rohok kalah tu. Memang kena air banyak. Kalau air sikit, kalau air pahit ni memang mudah. Tapi kalau pahit hak rendah tu payah juga ni. Kalau tinggi tu kita mudah letak tangan, buat lalu. Jadi terahlah buat. Terdapat pelbagai perbezaan pendapat di kalangan mazahib tentang kaifiat yang lebih afdal antara kedua-duanya. Umpamanya dalam mazhab ni. Jadi perkara ni jadi khilaf ni. Hak mazhab Syafi'i hak kata molek sekali pun khilaf lagi dalam mazhab Syafi'i sendiri pun. Dalam mazhab Hambali pun khilaf lagi. Tapi umumnya mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali dia kata sekali tu molek. Tapi khilaf lagi dalam mazhab. Tu. Misalnya di sini. Ni dinukilkan daripada mazhab Syafi'i ni. Wa fil afdal tariqan as-sahih anna fihi qawlain azharuhuma al-faslu bain al-madmadah wal-istinshaq afdal والثاني الجمع بينهما أفضل والطريق الثاني الفصل أفضل قطعا وفي كيفيته وجهان أصحهما يتمضمض من غرفة 3 ويستنشق من أخرى 3 والثاني ب6 غرفات وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط على الأصح wakila mustahab. Dia kata begitu. Terdapat 2 jalan riwayat imam berkenaan mana yang lebih afdal. Yang sahih ialah terdapat 2 qaul. Ni dalam mazhab Syafi'i ni. Yang sahihnya terdapat 2 pendapat. Pendapat azhar, ni satu istilah ni. Azhar ialah istilah yang memberikan maksud salah satu daripada 2 atau beberapa pendapat Imam Syafi'i, yang mana pendapat yang lain yang juga diriwayatkan daripada tetap menyalahi azhar adalah lebih kuat. Maknanya pendapat Imam Syafi'i itu, dan ada pendapat yang tidak mazhab Syafi'i dalam pendapat Imam Syafi'i. Asalnya pendapat Imam Syafi'i, tapi ada juga pendapat tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, kira-kiranya pendapat itu pun kuat juga. Dan apa ni, maknanya pendapat tu, beberapa pendapat Imam Syafi'i, yang mana pendapat yang lain yang juga diriwayatkan daripada Imam Syafi'i tetapi menyalahi azhar adalah lebih kuat juga. Maknanya beginilah, mana satu pendapat daripada Imam Syafi'i, jadi pendapat lain yang ada pun mana kuat juga. Kalau hak asah tadi pendapat hak lain tu kuat, hak ni lebih kuat, itu asah dia panggil. Tu istilah dalam fiqh Syafi'i lah. Tu
Jadi pendapat Azhar ialah memisahkan antara berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung itu lebih afdal. Pendapat kedua menghimpunkan antara kedua-duanya lebih. Mana dalam mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf lagi bab ni. Jadi hak ni hadrat, hak mana kita mudah nak buat kita buat. Begitu. Jalan kedua dari riwayat imam ialah memisahkan lebih afdal secara mutlak. Mana dalam mazhab imam tu mana Imam Syafi'i lah. Sebab dalam mazhab Syafi'i ni. Jadi dalam kisah ni hadrat kena ingatlah. Perkara ni berlaku khilaf dalam mazhab Syafi'i sendiri pun khilaf. Walaupun secara umumnya bila sebut mazhab Syafi'i, hak sekali tu satu kali ambil air saja tu untuk dua, untuk berkumur masuk hidung, hak tu kira-kiranya pendapat kuatlah dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada khilaf lagi. Tu dia nak ayatnya. Berkenaan kaifiatnya terdapat dua wajah. Pendapat asah ialah berkumur dengan satu cebokan. Kena ingatlah asah tu maknanya pendapat hak lebih kuat. Hak lain bukan tak kuat, kuat juga. Pendapat asah ni pendapat yang lebih kuat. Hak lain pun kuat juga, tapi yang ni lebih kuat. Hak kita kata Azhar tadi maknanya pendapat tu kira-kiranya sama kuatlah. Hak ni pun kuat, hak tu pun kuat. Jadi pendapat tu pendapat Imam Syafi'i juga, tapi ada lagi pendapat lain. Hak tu pun kuat juga. Tapi hak ni dikatakan Azhar. Tapi kukuk mana pun Azhar tu lebih dipilih. Tapi hak tu pun nak kata tak kuat-kuat juga. Itu maksud dia. Baik. Jadi pendapat yang asah, ingatlah tadi asah tu mana pendapat yang kuat. Jadi pendapat hak berlawan dengan pun kuat juga, tapi hak ni lebih kuat. Jadi pendapat yang asah ialah berkumur dengan satu cebokan untuk 3 kali berkumur. Satu cebokan yang lain untuk memasukkan air ke hidung. Pendapat kedua dengan 6 cebokan. Hanya pun ada pula. Mendahulukan kumur sebelum memasukkan air ke hidung adalah syarat mengikut pendapat yang asah. Sebahagian ulama yang lain berpendapat ia hanya mustahab saja. Ini khilaf banyak lah. Khilaf banyak. Jadi lepas tu nak ingat apa khilaf tu nya. Lepas tu nak awak lagu mana? Disebab itulah hadirat asah dia kalau kita bincang ala-ala pun dia dua je. Ulama kata dua je. Kita ambil dua tu je. Gapo dia? Sama ada guna air tu sekali untuk berkumur dan masuk air ke hidung ataupun guna yang berasingnya. Hak tu yang asah dia. Situ sebenarnya lebih utama. Tu. Jadi hak kata 6 kali saat ni lagu mana? Dia 6 kali lah. Muka 3-3. Hak basuh mulut ni, hak masuk air tu 3. Masuk air dalam mulut 3 dengan air lain. Lepas tu ambil air lain 3 kali juga masuk air dalam, jadi 6 kali. Jangan buat khomo 6 kali. Bukan tu maksud dia tu. Baik, kaifiat wuduk seterusnya ialah membasuh muka. Di dalam riwayat ini disebutkan sebanyak 3 kali. Di dalam setengah riwayat disebutkan dengan dua tangan. Cuba kita tengok di sini. An Atha ibn Yasar qala lana Ibnu Abbas atuhibbuna an uriyakum kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau fada'a bi ina'in fihi ma'un faghtarafa ghurfatan bi yadihi al-yumna فتمضمض واستنشق ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه. Daripada Atha bin Yasar kata beliau, Ibnu Abbas berkata kepada kami, apakah kamu ingin untuk aku tunjukkan kepada kamu bagaimana Rasulullah berwudu? Ni Ibnu Abbas tanya Atha, ni pokok tabi'in inilah. Mu nak tengok ke? Aku ambil wudu serupa dengan Nabi ambil. Dia tanya gitu. Maka Atak ni dah orang lain kata hendak lah. Maka dibawakan bekas air yang berisi air, lalu dia mencebuk satu cebukan dengan tangan kanannya. Dia cebuk dengan tangan kanan, satu cebukan. Dia cebuk dengan tangan kanan, satu cebukan. Dia pun berkumur dan memasukkan ke hidung. Cebuk, berkumur sekali dengan isa air ke hidung. Kemudian dia mengambil satu cebukan yang lain dengan menghimpunkan kedua tangannya, lalu membasuh wajahnya. Cuba perhati hak tadi dia guna sebelah ghurfah. Ghurfah ni sekali guna sebelah. Ghurfah dia ni. Ghurfah. Apa ni sekali. Jadi ghurfatain dia masuk air dalam mulut tu sekali tu. Baik, bila dia siapa nak basuh muka dia guna ghurfatain. Dua tapak tangan. Tapi sekali dia buat. Dua tu dikira dua tu. Itu maksud dia. Ada juga begitu. Sebab tu setengah ulama kata hak ni sekali lah sebenarnya. Khilaf pula situ.
Tapi kena ingatlah dia ada, secara umumnya jumhur ulama kata bila anggota wuduk yang melibatkan basuh, pendapat jumhur hak lebih afdal, lebih ramai adalah 3 kali. Tu dia pergi situ kesimpulan dia. Dan sapu kepala tu sekali saja. Tu hak jumhur, hak tu paling ramai. Tapi dalam mazhab Syafi'i sapu kepala 3 kali. Tu pendapat kuatnya. Saya ambil sedikit lagi. Asal perintah wuduk di dalam Al-Quran tidak menyebutkan bilangan. Jadi kalau kita perhati dalam Al-Quran, suruh basuh tak ayat berapa kali. Suruh basuh 4 anggota tu, tak ayat berapa kali. Itu asal dia. Asal perintah wuduk dalam Al-Quran tidak menyebutkan bilangan. Hak sebut bilangan 1, 2, 3. Hak ni dalam hadis. Ini menunjukkan bahawa yang wajib hanyalah sekali basuh saja dan tidak diisyaratkan menggunakan 2 tapak tangan. Ianya memadai dengan tercapai maksud basuh dan merangkumi keseluruhan muka. Ia disokong oleh riwayat yang lain, iaitu hadis kelima daripada bab ini. Ulangan basuhan sebanyak 2 atau 3 kali termasuk dalam sunat wuduk. Sebab itulah dalam syarah kitab Bulughul Maram, dia kata 3 kali ni dia lebih mengisyaratkan kepada nak pastikan rata. Sebab tu dalam isu ambil wuduk dalam keadaan guna paik tu, nak kira 3 kali lagu mana? Basuh. Lepas tu nak kira lagu mana? Misalnya contoh kalau kita basuh tangan, basuh muka tak apalah, nampak 3 kali. Jadi kalau nak basuh ni, Allah, lepas tu buat lagi dulu. Tu kau lagu mana? Lepas tu Allah pula, kau lagu mana? Tu setengah ulama kata tak nak suruh rata. Kita pelama sikit apa nak rata. Itu makna 3 kali. Jadi kalau kita tengok sini betul lah, hak sekali tu hak wajib. Mana kalau kita buat sekali semuanya, memang ulama kata sah dah tu. Tu. Baik. Dia panjang juga dia itu sini. Kita ambil setakat itulah dulu. Baik, sedikit lagi habis dia punya perenggan ni. Jadi ini menunjukkan bahawa yang wajib hanya sekali basuh saja dan tidak diisyaratkan menggunakan 2 tapak tangan pun. Kalau sah tak apa dah. Ianya memadai dengan tercapai maksud basuh dan merangkumi keseluruhan muka, asalkan rata muka tu. Ia disokong oleh riwayat lain, iaitu hadis kelima daripada bab ni. Hadis kelima ni baru hadis 3, hadis kelima daripada bab ini. Ulangan basuh sebanyak 2 atau 3 kali, hak tu termasuk dalam sunat. Hak mula-mula tu hak wajib. Tu. Keseluruhan muka dijelaskan oleh ulama fiqh termasuk di dalam mazhab Asy-Syafi'i seperti basuhlah wajah-wajah kamu. Wajah secara memanjang adalah bermula dari tempat yang biasanya rambut tumbuh padanya hingga ke bahagian hujung. Ini kita bincang minggu hadapan lah. Sekali dengan kita berhenti setakat tu dulu. Jadi mana kukuk mana pun perbincangan kita ni dia sudah merangkumi perbincangan yang menyentuh berkenaan dengan khilaf-khilaf di kalangan ulama fiqh. Begitu maksudnya. Jadi saya setakat itulah dulu. InsyaAllah untuk minggu hadapan kita akan sambung bab ini. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.